Okey, ini wajarkah tindakan Norizam? Okey, Kafar berhutang, Kelantan kena bayar. Apakah Zamzam akan terima hukuman dari FAM dan sebagainya? Okey, ini yang kita bincangkan nanti secara untuk segmen berikutnya. Baik, kita beralih ke topik yang menggegarkan arena bola sepak Malaysia dalam masa seminggu ni, Zul. Tentang tindakan Norizam Tukiman, pemilik Kelantan United, Kelantan FC. Isu-isu yang berbangkit. Anda melihat senario ini, Zul, dari kacamata Zul? Saya rasa benda yang sama. Benda yang sama, masalah tunggakan gaji, tak puas hati. Jadi saya sendiri sebagai penulis ataupun pemberita sebenarnya tak ambil benda ni sebagai perkara yang saya ingin bawakan dalam laporan-laporan saya. Sebab saya seperti saya katakan tadi, benda yang berulang berlaku kembali. Perkara pertama yang saya menarik perhatian saya bila Zamzam telah mengeluarkan kenyataan post di laman dekat Facebook dia. Saya memiliki keputusan untuk tak ambil post tu, dan akhirnya apa yang dinyatakan itu sebenarnya poin asalnya tidak benar, iaitu pemotongan mata itu ada salah faham, ada kesilapan yang dilakukan oleh salah satu pemberita di Malaysia inilah. Jadi ataupun apa yang saya boleh katakan di sini, sebenarnya mungkin satu perkara yang tidak harus berlaku lah dalam arena bola sepak negara, kerana yang paling penting perlu diselesaikan dengan cara baik dan memastikan semua pihak tidak terkenalah dengan isu ini. Tapi pada saya juga ia akan mengundang pelbagai persepsi yang berbeza, Zul. Okey, kita bukan nak menyokong mana-mana pihak. Okey, kita tak menyokong mana-mana pihak, tetapi kebenaran yang ditampilkan oleh Zamzam ada relevannya, ada logiknya. Tetapi dalam masa yang sama, MFL dan juga FM juga perlu react segera kepada isu ini agar ia tidak prolog yang panjang. Sebab kita nak main bola ni kan? Kalau nak kira nak bergaduh, nak kata hang tak betul aku tak betul, bila whistle referee nak tiup, memang tak ada kesudahan je lah. Dan perkara pertama yang saya lihat, kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong Stuart Manningham berkenaan dengan potong mata itu tak betul. Saya sendiri berasakan perlu kepada Stuart untuk memastikan berita itu ditarik balik, supaya tidak menerima ataupun mendapat maklum balas yang tidak baiklah daripada Zamzam, dan akhirnya perkara itu berlaku. Jadi di situlah perlu ada satu penjelasan yang lebih jelas untuk memastikan perkara ini tak berlaku, dan saya mengharapkan tiada kenyataan yang dikeluarkan di laman media sosial, kerana mungkin cara lebih baik ikut prosedur, ikut benda-benda yang betul. Maksudnya apa yang tak puas hati itu boleh utarakan sendiri terus kepada MFL dan juga FM. Saya pun sebenarnya bukan nak jadi benda ni jadi panjang lagi kan. Sebenarnya duduk bincang elok-elok, buang yang keruh, ambil yang jernih kan. Sebab apa? Kesan dia adalah kelangsungan bola sepak itu sendiri kan, kelangsungan bola sepak Kelantan dan juga bola sepak Malaysia sendiri. Okey, tapi saya nak, kesan tu memang besar. Dia akan memberi persepsi negatif kepada peminat kerana masalah ini masih berlaku lagi. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan kepada orang di luar sana, dalam isu ini mungkin apa isu sebenar dia? Isu sebenar dia adalah isu tunggakan gaji. Siapa yang perlu bayar? KAFA ataupun KFC? Kelantan FC. Kalau KFC itu makan ayam. Makan, sekejap kita makan. Okey, baik. Pihak Zam dia stand bahawa hutang itu perlu dijelaskan oleh KAFA, kerana 6.8 juta itu telah dijanjikan, telah dipersetujui bahawa hutang yang perlu dibayar oleh pihak Zam adalah 6.8 juta. Tetapi tiba-tiba ada lebihan hutang yang telah diputuskan baru-baru ini oleh Jawatankuasa Status, 180,000, membabitkan 11 bekas pemain. Inilah yang dituntut. Total semua tu 180,000. Lebih daripada 180,000, sekitar 187,000 lebih kurang macam tu, yang melibatkan pemain seperti Fauzi Roslan, dan tuntutan inilah yang mencetuskan kontroversi ini. Siapa yang perlu bayar, KAFA ataupun KFC? Tetapi berdasarkan pemahaman saya ataupun apa yang saya difahamkan, hutang itu masih terikat dengan pemilik baru. Maknanya pemilik baru yang beli. Kata sebab apa? Kenapa awak cakapnya tu? Kalau ikutkan daripada perkara ini, ada satu perkara yang termaktub dalam artikel 24.3
UTER, Undang-Undang Status dan Perpindahan Pemain edisi Januari 2021 Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Perkara ini dinyatakan oleh seorang peguam di mana berdasarkan artikel tersebut jelas menyatakan sekiranya sesuatu kelab menggunakan slot atau tempat yang diterima daripada entiti yang sebelumnya adalah dikenali sebagai Sporting Saziza. Jadi perkara itu terus maksudnya pemilik baru beli kelab itu dan hutang-hutang lama itu masih lagi terikat dengan pemilik baru. Kafa pun janganlah diam, tolonglah sikit. Betul, itu yang patutnya lah yang dilakukan oleh Kafa. Tetapi Kafa pun sudah memberi satu kenyataan bahawa mereka bertanggungjawab dalam hutang ini. Jadi saya rasa clear di sini bahawa kalau itu yang dinyatakan oleh Kafa, saya rasa Kafa yang akan menyelesaikan hutang ini. Saya sendiri menghubungi pegawai daripada Kafa berkenaan dengan isu ini dan beliau menyatakan inilah tanggungjawab kami. Okey. Ini isu MFL pun ada agak tempias dia. Betul. Jadi mulalah cerita lama ni keluar balik kan. Saya letak langsung benda-benda yang kita tak tahu kan. Keluar referee tak bayar, kena keluar duit sendiri. Dalam masa sama mungkinlah kalau sebagai netizen dan peminat suka benda ni bang. Sebab dia rasa benda kita tak tahu kan. Tapi kalau benda itu salah, dakwaan semata-mata, mungkin pihak yang MFL lah khususnya perlu tampillah beri penjelasan. Betul ke benda ni? Tak betul ke tak betul? Kena jelaskan. Kalau betul mungkin sesuatu yang tak sihat lah kepada bola sepak negara. Mungkin minggu depan saya try dapatkan pihak MFL ataupun FM dan juga ZAM sendiri lah untuk kita try perhalusi, kita settle elok lah. Benda boleh bincang untuk gaduh lah. Betul. Saya bimbang pasukan terjejas, pasukan terkesan dengan apa yang diluahkan ini akan memberi kesan kepada pasukan yang nak main, pemain nak main. Betul. Mungkin dia player boleh buat apa-apa tau. Itulah. Player boleh buat apa-apa, don't play. Kalau dia rasa nanti, kalau atas saya coach Zul captain kan, Zul bengang dengan saya kan. Zul boleh buat setup lah Zul. Jadi memang ini bukan berlaku di Malaysia aja, di mana-mana bola sepak pun dia akan terjadi. Okey. Setuju. Baik, sebelum kita layangan kad merah diberikan kepada Zul Hamid Zainal Azam. Zul, lain-lain tim Zul, kita share sikit Zul. Perkembangan lain-lain tim lah. Lain-lain tim lah. Saya kalau